Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong hari ini mengumumkan satu pakej sokongan tambahan baru bernilai $1.1 bilion untuk membantu rakyat menangani inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Langkah ini diambil menyusuli pengumuman mengenai kenaikan harga air dan tambang pengangkutan awam. Jadi bantuan bagaimana yang akan diberikan pemerintah? Pertama sekali, sekitar 2,5 juta rakyat dewasa Singapura akan menerima bayaran tambahan sekali sahaja sehingga $200. Ini bermakna saudara, termasuk bayaran tunai yang diumumkan sebelum ini, mereka akan menerima bantuan tunai sehingga $800 di Disember ini. Semua isi rumah rakyat Singapura juga akan menerima tukukan $200 voucher CDC pada Januari nanti. Ini bermakna termasuk jumlah yang diumumkan sewaktu belanjawan tahun ini, anda akan menerima voucher CDC berjumlah $500. Voucher itu boleh anda gunakan di pasaraya, kedai-kedai runcit dan penjajah. Sekitar 950,000 isi rumah yang menetap di Flat HDB akan menerima rebat tambahan setengah bulan bagi bayaran perkhidmatan dan penyelenggaraan SNCC. Rebat ini akan membantu mengimbangi kenaikan bayaran SNCC bagi flat 1 hingga 4 bilik buat tahun pertama. Dan untuk mengimbangi bil api air pula, mereka akan menerima tambahan rebat YouSave sebanyak $20 setiap 3 bulan untuk 2 tahun akan datang. Ini bermakna sekitar 950,000 isi rumah akan menerima rebat YouSave sebanyak $80 setiap tahun. Ini akan mengimbangi kenaikan bil api air bagi flat 1 dan 2 bilik buat tempoh berkenaan. Dan akhir sekali saudara, isi rumah dengan pendapatan tidak melebihi $1,600 sebulan, setiap seorang akan menerima voucher pengangkutan awam bernilai $50 yang akan diagihkan bermula Disember ini dan boleh digunakan untuk menambah nilai kad tambang atau membeli pas perjalanan bulanan. Ketika mengumumkan langkah-langkah bantuan tersebut, DPM Lawrence Wong akur dengan kebimbangan rakyat Singapura berhubung masa depan ekonomi. Beliau bagaimanapun berkata, pemerintah komited untuk mengulurkan sokongan kepada mereka dalam mengharungi masa-masa tidak menentu ini. Encik Wong juga menjelaskan bizam negara tidak disentuh untuk pakej bantuan ini. Pertumbuhan gaji sebenar dijangka menjadi lebih sederhana tahun ini dengan firma-firma mengambil sikap lebih berhati-hati dalam soal kenaikan gaji pekerja. Menurut DPM Wong, ini kerana risiko kerugian yang mungkin berlaku terhadap bekalan tenaga dan makanan selain pertumbuhan ekonomi yang lembap. Di sinilah pakej baru itu bertujuan membantu rakyat Singapura. We have frozen increases in government fees and charges this year, but some non-government charges have gone up because of higher costs. The measures in these latest support package will help Singaporeans cope with higher price increases across various areas, from their daily necessities to utilities to public transport. Pakej terbaru itu adalah antara pakej tambahan luar belanjawan yang diumumkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Meskipun semua itu tidak dirancang, DPM Wong menarik perhatian bahawa ia akan diperkenalkan kerana ketidaktentuan ekonomi. Pemerintah jelas beliau kekal sedia untuk bertindak pantas terhadapnya, terutama sekali bagi keluarga dan isi rumah berpendapatan rendah serta sederhana. We have sufficient funding so far for cash flow purposes to meet the cash flow, so we do not need immediately to vote in extra money. So for now, we can provide for it for all the additional expenditures, but in budget next year, we will provide for a supplementary bill if there is a need to provide for more monies in the 2023 budget. Encik Wong menambah meskipun kedudukan fiskal Singapura teguh buat masa ini, pemerintah akan terus menyemak sumber-sumber pendapatannya bagi memastikan keadaannya kekal sedemikian. Sebanyak 14 kematian di tempat kerja dicatatkan pada 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu lebih rendah berbanding 28 kematian yang dicatatkan dalam tempoh yang sama tahun lalu. Dalam laporan terkini keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan kemerosotan itu mencerminkan hasil positif yang dicapai sewaktu tempoh keselamatan di peringkat yang berakhir pada Mei.
Pertamanya, Singapura berjaya menurunkan kadar kematian di tempat kerja yang dicatatkan secara tahunan. Ini bermakna negara ini boleh mencapai matlamat mempunyai kadar kematian di bawah satu daripada setiap 100,000 pekerja. Sekitar 80% kematian di tempat kerja berlaku dalam sektor binaan, pengangkutan dan penyimpanan. Kebanyakannya kerana terjatuh dari tempat tinggi serta keruntuhan atau kegagalan pada struktur dan peralatan. Sementara itu, kejadian-kejadian cedera parah kekal stabil. Punca-punca utamanya adalah tergelincir, tersandung dan terjatuh. Ini disusuli dengan insiden yang membabitkan penggunaan mesin atau jentera. MOM menekankan masih banyak lagi yang boleh diperbaiki khususnya bagi sektor pembinaan dan penghilangan. Ini kerana kebanyakan insiden kematian dan kecederaan dicatatkan dalam sektor-sektor tersebut. Maka itulah, sistem mata denda yang berkuat kuasa bagi sektor pembinaan akan diperluaskan kepada syarikat-syarikat penghilangan mulai Oktober ini. Satu operasi penguatkuasaan yang memberi tumpuan kepada keselamatan mesin dan bekerja di tempat tinggi juga akan dijalankan. Mesin ini boleh memunggah kotak seberat 25 kilogram dan ia boleh membantu kaki tangan di syarikat pembekalan perisai ini mengangkat barang tanpa rasa penat. Kabinet kalis bunyi bagi mesin pengisaran ini juga membantu melindungi telinga mereka. Inilah antara langkah yang diambil syarikat Silesia untuk mencegah kecederaan di tempat kerja. Semasa mengunjungi premis Celsius yang tadi, Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Mohamad memuji usaha mereka. That's really an attitude that we want to see from management, being aware, being enlightened, being able to think about the safety of their workers. And I think that's one part in which you want to go beyond just the baseline, but creating a safe environment to give that assurance to your workers. Bahagian ke utara Terminal 2 Lapangan Terbang Changi dibuka semula selepas kerja-kerja peningkatan 3 tahun setengah. Ini menyusuli pembukaan semula bahagian selatan tahun lepas. Terminal itu kini boleh mengendalikan 28 juta penumpang setahun, tambahan 5 juta penumpang. 16 syarikat penerbangan akan menggunakan terminal bahagian utara itu mulai bulan depan. Para pelancong boleh menjangkakan proses yang lebih cepat dengan lebih banyak kios daftar masuk sendiri dan bag drop selain laluan imigresen secara automatik. Terminal 2 akan dibuka sepenuhnya menjelang hujung bulan hadapan. Ia juga adalah yang pertama di Changi dilengkapi laluan bantuan khas secara automatik bagi kedua-dua keberangkatan dan ketibaan. Sistem bagasinya juga dinaik taraf untuk mengendalikan lebih banyak beg. Prasarana baru dan pilihan menjamu selera juga akan diperkenalkan dalam minggu-minggu akan datang.